tuan-tuan perempuan mungkin bila cerita tentang investment dalam property ni, mungkin dalam kepala tuan-tuan perempuan terfikir nak kena keluarkan modal yang besar kan. Kurang-kurang nak buat property investment ni kena ada ratus-ratus ribu baru boleh mulakan. Tapi sebenarnya tuan-tuan tak perlu pun ada modal yang besar, tak perlu sampai beratus-ratus ribu untuk mulakan property investment dalam bidang property ni, dalam bidang hartanah ni. Tuan-tuan perempuan boleh mulakan awal jika tuan-tuan perempuan dah ada modal lebih kurang dalam 10,000. 10,000 tu pun sebenarnya banyak. Kalau misal kata tuan-tuan perempuan pandai cari dan pandai gunakan peluang, mungkin kurang daripada 10,000 untuk memulakan bisnes ataupun investment dalam bidang sublet ni, dalam bidang hartanah. Okey, so apa yang saya dah buat tuan-tuan perempuan, saya cari property yang berdekatan dengan public amenities, yang berdekatan dengan kemudahan awam. Sebagai contoh, rumah yang saya buat sublet sekarang ni, saya dapatkan daripada owner-owner di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan MRT station. Okay, kita tanya dengan owner-owner tu, kita tanya dengan dia, boleh tak tuan sebagai tuan rumah memberi kebenaran kepada saya untuk saya buat subletting kepada orang lain. Ini penting tuan-tuan puan, sebab apa? Bila owner tu tak memberi kebenaran, sebenarnya adalah satu kesalahan di segi undang-undang. Sebab tuan-tuan puan dah melanggar kontrak ataupun perjanjian tenancy agreement yang tuan-tuan puan tandatangani bersama dengan owner rumah tersebut. Jadi apa yang saya syorkan, sebelum tuan-tuan puan menyewa rumah tersebut, kena tanya dulu. Tuan-tuan rumah tu dia beri tak kebenaran untuk tuan-tuan puan menyewakan semula rumah yang ada tu kepada orang lain. Kebanyakan ni saya nak cerita lah berdasarkan pengalaman saya. Kebanyakan owner-owner di luar sana bila tengok lambakan penawaran yang ada, rumah-rumah yang lebih kurang sama macam dia, apartmen dalam kawasan yang sama dengan dia, dalam blok yang sama dengan dia, sampai kadang-kadang satu blok apartmen tu beratus-ratus rumah yang nak disewakan. Jadi bila kita tengok ada banyak rumah-rumah yang nak disewakan tapi banyak yang tak tersewa ataupun yang masih gagal untuk mendapatkan penyewa di situ, jadi ini sebenarnya peluang yang tuan-tuan puan perlu rebut. Peluang untuk tuan-tuan puan perlu rebut. Sebab apa? Bila rumah yang kosong, definitely owner-owner ni dia rasa panas lah kan, sebab rumah-rumah dia ni tak ada orang yang menyewa. Jadi bila tak ada orang yang menyewa, dia memang dalam keadaan yang kepanasan dan dia sedang mencari sesiapa yang boleh menyewa rumah tersebut daripada dia. So modus operandinya, teknik dia, macam mana metodologi nak buat subletting ni, sebenarnya tuan-tuan puan, yang pertama sekali tuan-tuan puan mesti mendapatkan kebenaran daripada owner, dan kemudian tuan-tuan puan memuktamadkan perjanjian bersama dengan owner rumah tersebut dengan menandatangani perjanjian sewaan ataupun tenancy agreement, yang mana di dalam tenancy agreement tersebut mesti menyebut bahawa tuan rumah ataupun owner unit tersebut membenarkan anda untuk menyewakan semula kepada orang lain. So mungkin ada yang terfikir, macam mana pula kita nak sewakan rumah? Kita dah sewa rumah tu, lalu kita sewakan pula kepada orang lain, kat mana datang untungnya? Kan? Kat mana datang untungnya? Untungnya sebenarnya adalah daripada cara ataupun teknik kita sublet tersebut dengan cara kita sewakan bilik-bilik yang ada dalam tu fully furnished, tetapi kita akan charge tenant ataupun subtenant lah kat sini, kita panggil dia subtenant, berdasarkan kepada sewaan kepala. Sewaan kepala. Kita tak sewakan keseluruhan rumah tu. Contohlah macam kita sewa rumah tu daripada owner tu 1,000 kan, kita bayar kepada owner rumah tu 1,000. Lepas tu kita sewakan balik kepada orang lain 1,000. Mana datang untungnya kat situ kan? Rugilah kan, sebab kita macam buat penat je, kita sewa rumah orang, lepas tu kita furnish, kita sewakan balik pun 1,000 kan, mana datang untungnya? Jadi nak buat untung di situ, tuan-tuan puan kena bijak dengan cara tuan-tuan puan buat secara sewaan kepala. So macam mana tuan-tuan puan kata apa boleh membuat sewaan kepala ni? Kita tengok dalam keadaan sekarang ni, kebanyakan daripada anak-anak muda yang baru bekerja, kebanyakan daripada anak-anak muda yang mungkin sedang belajar,
kat universiti dan sebagainya, kita tengok penawaran untuk rumah-rumah yang nak disewakan, sesebuah rumah yang nak disewakan ni, kebanyakannya pada kadar yang mungkin tak mampu disewa oleh golongan muda yang baru nak bekerja ni, dan juga pelajar-pelajar yang baru untuk nak memulakan kehidupan dekat bandar raya Kuala Lumpur ataupun Johor Bahru, Penang dan sebagainya. Jadi diorang ni tak mampu untuk menyewa sebuah rumah. Jadi bila dia nak sewa sebuah rumah, dia kena cari dulu kawan-kawan. Nak cari kawan-kawan ni pun satu kerja juga. Mungkin ada kawan yang sekepala, ada kawan yang tak sekepala. Mungkin ada yang orang kata dia rasa macam nak cari geng-geng di kalangan dia punya kuliah punya mate aja kan, ataupun rakan-rakan sekelas dia saja, classmate dia saja, ataupun yang jenis yang bekerja ni, working adults ni pula, mungkin ada yang daripada golongan yang bekerja dekat pasar raya, bekerja kat 7-Eleven dan sebagainya. Mungkin juga ada golongan-golongan profesional ataupun semi-profesional yang bekerja di sektor-sektor profesional kan. Jadi mungkin dia orang ni tak sekepala, dia nak sewa rumah, nak cari geng-geng yang sekepala ni mungkin susah. Jadi mereka tendensinya selalunya mereka akan mencari bilik-bilik sewa. Mereka akan mencari bilik-bilik sewa. Jadi bila nak cari bilik-bilik sewa ni, kebanyakan rumah-rumah yang menawarkan yang menawarkan bilik-bilik sewa ni yang menjadi orang kata dia punya bukan nak kata idaman tapi macam dia punya peluang tu lah. Jadi mereka lebih suka menyewa bilik rather than menyewa sebuah rumah, sebab dia orang tak pernah pening-pening kepala lagi nak kumpulkan sampai cukup 5 orang satu rumah dan sebagainya. Jadi mereka lebih prefer untuk sewa bilik kan. Dia fikir untuk diri dia je, yang lain-lain tu tak payah fikir lah. Masing-masing ada tanggungjawab masing-masing kan. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam hal sedemikian, bila kita dah sewa rumah tadi tu, rumah yang kita dah sewakan tadi tu katalah 1,000. So bila kita dapat peluang untuk buat sublet, dibenarkan oleh owner rumah tadi tu, kita boleh sewakan semula bilik-bilik yang ada tu kepada penyewa-penyewa yang berkehendakkan nak sewa bilik ni tadi. Tu yang saya cakap tadi, sewa per kepala, ikut kepala. So kalau misal kata satu rumah, contohlah sekarang ni standard satu rumah apartmen ada 3 bilik, satu master bedroom, satu bilik tengah, satu lagi bilik kecil kan. Macam rumah saya sekarang ni, rumah yang saya buat sublet sekarang ni, satu bilik master bedroom, master bedroom tu ada toilet dalam tu, lepas tu ada satu bilik tengah. Bilik tengah ni biasanya ukuran dia besar sikit daripada bilik yang paling kecil tu lah. Yang ketiga tu bilik yang paling kecil kan. Lepas tu toilet ada 2 lah, satu dekat master bedroom, satu lagi dekat luar kan. Lepas tu ada kitchen, lepas tu ada dining hall, ada family hall kat luar kan. Jadi macam yang saya buat dan saya syorkan tuan-tuan puan pun buat benda yang sama. Kalau rumah tuan-tuan puan tu berkeluasan mungkin 1000 kaki persegi ataupun 900 ke 980 kaki persegi, standard size rumah apartmen yang mungkin orang kata ada 3 bilik ni kan, 980 ke 1000 kaki persegi. So tuan-tuan puan sebenarnya boleh utilize ruangan yang besar di luar untuk dijadikan juga sebagai sebuah bilik. So contoh macam katalah tadi bilik dah ada 3, bilik dah ada 3, master bedroom, bilik tengah dengan bilik kecil. Tambah sikit, buat keluarkan modal sikit untuk buat partitioning. Buat partitioning ni tak payah mahal, kita pakai gypsum board aja. Pernah dengar tak gypsum board? Selalunya kalau kita nak buat partition yang jenis boleh pakai buang ni, kita buat gunakan gypsum board. GYPSUM, gypsum board. Gypsum board ni mudah je, dia ada kerangka pakai aluminium tu, lepas tu dia lekatkan benda tu, dia jadi sebuah bilik. Jadi kalau tuan-tuan tengok, ada hall yang besar, mungkin hall tu boleh membuatkan satu bilik yang boleh memuatkan orang di dalam tu. Jadi tuan-tuan puan boleh buat partitioning, tutup hall tu untuk dijadikan sebuah bilik. Jadi asalnya ada 3 bilik, tuan-tuan puan dah dapat 4 bilik. Lepas tu bilik yang besar, master bedroom ni biasanya kita sewakan untuk sharing. Katalah bilik tu berkeluasan lebih kurang dalam 300 kaki persegi lah katakan. 300 kaki persegi. Biasanya kita tengoklah keluasan tu sesuai untuk berapa orang. Dan paling-paling minimum pun kita boleh letakkan 2 orang untuk sharing dalam satu bilik master bedroom. Dan katil, ini saya syorkan pada anda. Kalau misal kata anda target untuk sewakan kepada working adult, orang-orang dewasa yang bekerja, budak-budak muda yang baru bekerja, jangan gunakan katil
double decker. Jangan gunakan katil double decker. Sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan sediakan katil single. Double decker ni sesuai untuk golongan-golongan pelajar lah. Kalau misalnya kata kita target untuk student, dan tak apa, boleh letak katil double decker. Tapi kalau katalah working adult, tak sesuai untuk tuan-tuan perempuan letakkan katil double decker di situ. So letak katil single, dan dalam masa yang sama tuan-tuan perempuan kena keluarkan modal untuk furnish rumah tersebut. Dan basic finishing ni yang paling simple yang tuan-tuan perempuan kena sediakan kat dalam rumah tu adalah, dalam bilik tu mesti ada katil, mesti ada kipas. Jangan letak aircon. Jangan letak aircon. Saya tak syorkan tuan-tuan perempuan letak aircon sebab nanti electricity bill tu tinggi. So letak kipas dah memadai. Kipas ceiling lah biasanya. So letak katil, letak kipas, letaklah almari. Almari ni pula, kalau misalnya kata tuan perempuan ada modal, bolehlah beli almari yang proper lah, yang pakai kayu. Kalau misalnya kata tak ada sangat modal, boleh beli almari yang jenis pakai zip tu. Kan ada almari yang pakai zip tu kan, yang kita pasang pakai ada besi, lepas tu dia punya plastik kan. So pakai yang besi tu pun okey, ataupun yang plastik tu pun okey, pakai zip tu kan. So yang tu pun dah cukup memadai untuk sebuah bilik kan. Lepas tu kalau ada modal lagi, bolehlah letak, dan ada ruang di situ, bolehlah letak meja. Meja ni mungkin kalau memuatkan 2 orang, letaklah 2 meja dengan kerusi 2. Jadi itu dah cukup simple untuk bilik tu. So bilik tengah pula, biasanya bilik tengah ni besar sikit. Bilik tengah ni besar sikit berbanding bilik yang ketiga tadi kan. Bilik tengah pun tuan-tuan perempuan boleh letak 2 katil. Macam saya sekarang ni, bilik tengah saya letak 2 katil. Dan bilik yang paling kecil ni biasanya boleh memuatkan seorang je, jadi letaklah 1 katil. Jadi itu untuk bilik yang memang dah sedia ada. Ada 3 bilik tadi, tuan-tuan perempuan boleh memuatkan 5 orang kan. 5 orang. Lepas tu bilik yang tambahan ni mungkin tengoklah, kalau misal kata ruang tamu dia besar, dah buat partition kat situ, boleh masuk 2 orang. So kat bilik besar tu boleh letak 2 katil. Kalau misal kata bilik yang kita dah tutup partition tu kecil, mungkin boleh letak 1 katil saja, kita letaklah 1 katil. Yang penting siapa-siapa yang menyewa ni, biasanya lah penyewa-penyewa ni perlukan privacy. Jadi yang dia orang ni sebenarnya, kalau tengok pengalaman saya sendirilah, rumah-rumah yang saya sewakan sebagai sublet ni, kebanyakan daripada dia orang ni datang ataupun balik ke rumah tu dah lewat, mungkin dah lewat petang, malam baru sampai ke rumah. Yalah, dia orang bekerja, ada yang belajar dan sebagainya kan, pergi kelas dan sebagainya. Dia orang malas nak balik rumah awal. Dia orang selalunya balik dah lewat. Jadi dia orang balik tu memang semata-mata nak tidur je. Kan. So kena ada privacy, kena sediakan bilik untuk diorang, dan pastikan dalam bilik tu disediakan katil, disediakan kipas, dan juga disediakan almari lah untuk diorang simpan pakaian dan sebagainya. So itu untuk bilik. Untuk di ruang luar pula, biasanya kita akan sediakan juga meja makan dan juga kerusi lah. Meja makan ni kalau tuan-tuan perempuan malas nak keluarkan modal besar, beli meja lipat pun okey. Kan ada meja boleh lipat dekat warung-warung tu, kita tengok meja lipat kan. Beli meja lipat tu pun dah okey dah. Lepas tu ada kerusi ada 4, ataupun kerusi tu kalau kita nak tambah pun boleh tambah lah. Kerusi plastik juga. Kerusi tak payah yang mahal, kerusi plastik pun dah okey. Dan kemudian dekat bahagian belakang ataupun dapur tu, yang mustahaknya tuan-tuan perempuan kena sediakan mesin basuh. Mesin basuh kena sediakan, kemudian kita punya fridge, peti ais kena sediakan. Lepas tu kita kena sediakan juga dapur dan juga gas lah, untuk mereka memasak. Dan kalau misalnya kata ada modal tambahan, kesian lah dekat tenant-tenant yang menyewa, subtenant yang menyewa rumah kita ni, kita sediakanlah juga benda-benda lain, tambahan-tambahan yang boleh menarik minat diorang untuk menyewa. Yang saya ceritakan tadi tu adalah perkara-perkara basic yang tuan-tuan perempuan perlu sediakan. So itu dah consider rumah tuan-tuan perempuan ni fully furnished. Kalau misal kata ada modal nak beli sofa ke, nak bagi dia orang relax, boleh lepak dan sebagainya, betul-betul pulang. Tapi sebenarnya sofa apa semua tu tak perlu. TV, benda tu tak perlu. Internet, benda tu tak perlu. Bagi saya lah. Sebab rumah-rumah yang saya sewakan sekarang ni sebagai sublet ni, saya tak sediakan pun TV, saya tak sediakan pun internet. Dia orang pun tak request daripada saya, sebab dia orang kata masing-masing handphone dah ada data kan. So dia orang kata tak perlu. Tak perlu. Dan sewaan yang saya kenakan pun amat-amat berpatutan. Betul. Kalau misalkan tuan-tuan perempuan nak keluarkan modal yang besar, nak furnish, siap dengan sofa, dengan orang kata internet dan sebagainya, mungkin sewaan yang tuan-tuan perempuan kenakan tu boleh dinaikkan sikit lah berbanding dengan apa yang saya sewakan. Dan biasanya, mungkin ada tanya, untuk satu kepala ni biasa berapa orang sewakan? So macam dekat KL ni, kalau misal kata kedudukan rumah tuan-tuan perempuan ni memang di tengah bandar.
ataupun dekat pinggir-pinggir bandar, berdekatan dengan public amenities, berdekatan dengan MRT, berdekatan dengan LRT dan sebagainya. Biasanya rate sewaan itu tuan-tuan puan boleh check melalui iBilik ataupun kat mana-mana platform media sosial yang ada. Dekat Facebook pun ada marketplace dan sebagainya. Tuan-tuan puan boleh survey, boleh tengok kat kawasan yang tuan-tuan puan nak buat subletting ni, berapa sebenarnya diorang sewakan bilik-bilik yang ada. So daripada situ tuan-tuan puan boleh bagi gambaran dan boleh anggarkan sewaan yang tuan-tuan puan nak kena letak untuk bilik yang tuan-tuan puan ada itulah. Jangan pula letak overprice. Bila overprice susahlah kita nak menarik perhatian bakal-bakal penyewa yang nak sewakan daripada kita kan. So kita kena pastikan saya tak boleh nak bagilah angkanya berapa sebab benda tu subjektif. Mungkin rumah dekat kawasan saya ni ceras, ceras ni harganya mungkin 300 satu kepala. Mungkin dekat kawasan tuan-tuan puan dekat Shah Alam mungkin orang letak 350 satu kepala. Dekat PJ mungkin orang letak sampai 400 satu kepala. Sebab semua kawasan ni subjektif. Tuan-tuan puan kena buat research, kena pastikan tuan-tuan puan jangan letak overprice. Dan jangan letak terlalu rendah sangat lah kan, nanti rugi pula kat kita kan. Jadi keseluruhan kos untuk furnish rumah tu kita boleh anggarkan lebih kurang dalam 5 ke 6 ribu. Macam mana saya kata boleh dapat 5 ke 6 ribu? Macam tak logik nak beli katil, beli tilam apa semua ni kan, takkan sampai 5 ke 6 ribu kan. Tapi macam yang saya buat rumah saya yang fully furnished tu, siap ada TV, siap ada sofa, ada rumah saya ada microwave, saya letak microwave saya yang tak pakai kat rumah tu dekat rumah sewa saya sekarang ni. So keseluruhannya lebih kurang dalam 5 ribu sahaja yang saya buat investment untuk furnish rumah tersebut. Kat mana saya dapat barang-barang ni? Barang-barang murah ni senang je. Sekarang ni banyak kedai second hand tuan-tuan puan. Banyak kedai second hand yang ada kat luar sana. Tuan-tuan puan tak perlu beli yang baru, beli yang second hand cukup. Beli yang second hand cukup. Cuma tilam je. Tilam saya syorkan tuan-tuan puan beli yang baru. Tilam ni murah je, yang baru pun dalam 100 lebih, 120 boleh dapat tilam yang elok kan. Ataupun murah daripada tu pun ada lah tapi janganlah nipis sangat kan, kesian kat orang yang menyewa tu dia tidur tak selesa kan, nanti dia keluar pula daripada rumah kita kan. So cari tilam yang agak selesa, lebih kurang dalam RM120 boleh dapat tilam baru yang selesa. So kos untuk furnish rumah tu saya beritahu tadi, costing saya lebih kurang dalam RM5,000. Saya beli kat kedai second hand. Dan kedai second hand ni trik dia tuan-tuan perempuan, bila nak beli kita kena beli secara pukal, jangan beli satu-satu. Beli banyak-banyak, lepas tu tuan-tuan perempuan boleh bargain lagi. Katalah nak furnish rumah tu nakkan ada 7 ataupun 6 katil, 6 tilam. So kita bargain dengan dia, kita minta selalunya Bangla yang buat kedai-kedai second hand ni. So bincang dengan Bangla tu, Bangla jangan panggil dia Bangla, panggil dia bayar ke apa macam ke bayar ni apa ni, saya mau beli banyak sikit ni bukan beli satu, saya mau beli banyak, ada 6 katil saya mau beli, ada 6 tilam saya mau beli, you kasih harga cantik sikit lah kan. Pandai-pandai lah kita bargain dengan dia So bila saya buat style macam tu, saya cari dekat satu kedai dan saya beli secara pukal, beli banyak sekali. So senang bila kita nak minta dia hantar pun senang, dia pun happy lah kan bila kita beli banyak dengan dia. Harga pun kita boleh bagi dengan dia, dia pun tak susah nak hantar barang tu sekaligus. Dia sewa lori dan sebagainya, dan biasanya saya minta dia hantar tu percuma, tak kena charge apa-apa pun, walaupun rumah yang saya sewakan tu kena naik tangga sampai tingkat 5 tak ada lift. Rumah yang saya sewakan ni tak ada lift, tak ada lift, kena naik tangga sampai tingkat 5, tapi dia tak charge pun, alhamdulillah lah sebab dah biasa dengan dia. Jadi itulah modal untuk tuan-tuan puan gunakan nak beli barang-barang perabot second hand ni, tak mahal mana pun. So bila dah furnish, sebelum tuan-tuan puan bertindak nak mencari rumah masak sublet ni, lupa pula step yang mula-mula sekali yang saya dah cerita tadi tu, tanyakan owner sama ada dibenarkan untuk buat sublet ataupun tidak. Step yang kedua sebenarnya tuan-tuan puan kena buat iklan dummy. Ni saya ajar benda yang sebenarnya tak cantik lah, tak baik lah kan, tapi saya kena ajar juga tuan-tuan puan kena buat iklan dummy. Iklan dummy ni apa? Iklan olok-olok sebelum tuan-tuan puan sewa lagi rumah tu, sebelum tuan-tuan puan membuka rumah tersebut untuk disewakan. So tuan-tuan puan kena buat iklan dummy untuk kenal pasti demand dekat kawasan tu macam mana. Iklan dummy ni simple aja, tuan-tuan puan buat satu iklan mengatakan ada bilik untuk disewa, sedangkan bilik tu pun tak wujud lagi, sebab tu kita panggil dia dummy kan. So kita buat konon-konon macam ada bilik nak disewa, kita tengok permintaan daripada orang-orang yang ada kat kawasan tu macam mana. So daripada situlah tuan-tuan puan boleh buat survey. Boleh buat survey, ada demand, berapa orang sanggup bayar, bila dia nak masuk, berapa bulan dia nak sewa, berapa tahun dia nak sewa. Semua tu memang kita boleh buat daripada iklan dummy tu. Kita dah boleh buat research ke atas apa yang kita nak buat tadi tu. So investment ni memang
bila kita nak buat satu investment ni, kita kena buat thorough research. Kita kena pastikan yang kita buat benda tu atas kapasiti kita sendiri, kemampuan kita sendiri, dan jangan over promise diri kita sendiri, jangan terlalu yakin yang memang akan ada orang yang akan sewa dekat situ, dan kita kena buat iklan dummy ni untuk pastikan yang kita dah check market survey kat situ macam mana, ada demand ataupun tidak. Kalau misal kata kita buat iklan dummy tu, orang call kita just cakap je lah, oh bilik ni baru je orang ambil, padahal memang tak ada lagi biliknya. Jahat tak? Jahat tak? Tapi itulah taktiknya. So bila orang call, kita dah ada database dia. Kita dah ada database dia, kita simpan, jangan buang pula. Nombor telefon orang yang call WhatsApp ni jangan buang, simpan. Oh, minta maaf lah, baru je ada orang ambil bilik tu, nanti insyaAllah kalau ada kosong kita akan contact you balik. Macam tu je lah kita cakap dengan dia kan. So kita tak, orang kata tak apa ni, menyakitkan hati dia pun kan. Kita iklankan tu, kita just cakap lah bilik tu dah ada orang ambil kan, padahal biliknya pun tak ada lagi. Tu satu cara macam mana tuan-tuan puan nak tarik perhatian orang, dan nak dalam masa yang sama nak buat research berapa sebenarnya market kat kawasan tu, dan ada ke tidak orang yang nak menyewa dekat kawasan tu. Okay, alright. So selepas dah dapat tenant-tenant ni, tuan-tuan puan jangan sekali-kali tidak buat agreement. Kena ada agreement di antara sub tenant yang tuan-tuan puan dah dapat ni tadi. Nak buat subtenant punya agreement, subtenancy punya agreement tu tak susah pun. Tuan-tuan puan hanya perlu buat satu sahaja standard template, dan selepas tu kalau misalnya kata ada 4 ataupun 5 orang yang nak masuk ke rumah tersebut, boleh gunakan standard template yang sama, cuma tukar particular dia sahaja. Dan macam saya buat numbering, bilik nombor 1, bilik nombor 2, bilik nombor 3, bilik nombor 1 ada A, B. Kenapa ada A, B? Ada 2 orang kat situ. 1A, 1B. Yang bilik nombor 2 tu pun ada 2 orang kat situ. 2A, 2B. Jadi senang kita nak rekodkan. Ini baru satu rumah. Kalau misalkan kata tuan-puan buat sublet sampai 5-6 biji rumah, pening kepala kalau kita tak buat numbering tu. So kita dah boleh ni. Dan kalau misalkan kata tuan-puan ada ada kepakaran menggunakan Google Docs, Google Docs, tuan-tuan pun boleh buat melalui Google Docs. Booking form tu pun boleh buat melalui Google Docs. So bila ada orang nak masuk je, kita minta diisikan particular dia di dalam Google Docs. Kita hanya sediakan link saja, sediakan link untuk dia isi sendiri particular dia di dalam Google Docs. Jadi senang tuan-tuan puan nak buat agreement apa semua berdasarkan maklumat yang dia dah berikan di dalam Google Docs tu. Dan berapa lama nak ikat subtenant yang ada ni? Biasanya tempoh minima yang saya kenakan adalah selama 6 bulan. Tak boleh kurang daripada 6 bulan. Selama 6 bulan. Dan ada tak deposit yang di-charge? Deposit yang dikenakan terpulang pada anda. Kalau macam saya ambil deposit. Saya ambil deposit sekurang-kurangnya 1 bulan sewa. Kalau tadi katalah dia sewa rumah saya tu RM300, so saya collect daripada dia deposit RM300 dan first month advance rental. So RM300 campur RM300 lagi, dia kena bayar RM600 lah. Yelah, rather than dia sewa sebuah rumah, dia kena bayar RM1,000, dia sewa bilik baru bayar RM300, so deposit RM300 tu kalau misalkan dia keluar daripada rumah tu awal, kita dah beritahu awal, kita dah okay, kalau you dah sign agreement ni, kalau you keluar less than 6 months, deposit tu boleh burn. Kita educate diorang macam tu, kita kena beritahu dengan diorang macam tu, so diorang tak main-main lah sewa kat sini sekejap. Sebab subtenant ni satu penyakit, satu penyakit yang saya nak cerita benda yang tak best sikit lah pasal subtenant ni. Subtenant ni kadang-kadang dia ikut kawan-kawan dia, kalau misalnya kata kawan-kawan dia tu keluar, dia pun ikut keluar. Kalau dia rasa macam ada rumah yang lagi best, dia pun keluar daripada rumah tu. Jadi nak educate diorang supaya tidak keluar awal, kita ikat diorang tu sekurang-kurangnya 6 bulan. Okay. Mungkin ada yang tertanya, kenapa coach tak ikat setahun terus kan? Susah untuk subtenant ni, terus terang saya cakap, untuk ikat setahun ni kebanyakan daripada orang tak berminat. So kalau you nak buat, kena tempohnya kurang daripada setahun. Buat 6 bulan tu dah okey sangat dah. Okay, selama 6 bulan tu, kalau misalnya kita keluar awal, kita cakap dengan dia, deposit yang you bayar tadi tu kita boleh burn. Okay, itu untuk educate dia lah. Okay. Dan mungkin ada yang tertanya, nak cari subtenant ni kena cari yang lelaki ke cari yang perempuan? Cari subtenant lelaki ke cari yang perempuan? Okay, personal observation saya lah, personal observation saya suka cari yang perempuan. Buat apa? Nak deal dengan orang perempuan ni lebih mudah. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.